Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk tajuk yang berikutnya, nota yang ketiga ni, Administration of Justice. Di bawah ni kita akan tengok secara ringkas berkaitan dengan sistem mahkamah dalam negara kita, iaitu antaranya, um, antara tajuknya iaitu dari sudut penyelesaian pertikaian, dispute resolution. Kemudiannya type of court, jenis-jenis mahkamah, hierarchy of court, kemudiannya role of private legal practitioner, lawyer dan sebagainya. Okey, kalau kita tengok dalam kehidupan kita ni, kita tak dapat elak daripada berlakunya dispute. Maksud dispute ni pertikaian. Ada pertikaian kecil, ada pertikaian yang besar lah. Dan semakin besar pertikaian tu, semakin serius dia punya pertembungan. Dan kadang-kadang pertikaian tu tidak dapat diselesaikan melalui rundingan. Dia hanya dapat diselesaikan melalui mahkamah. Sebab tu mahkamah ni penting. Mahkamah ni dapat memberikan keadilan dan juga rasa puas hatilah di kalangan mereka yang ada masalah. Tapi dalam mana-mana keadaan, sebenarnya kaedah penyelesaian yang terbaik ialah melalui negotiation, iaitu perundingan. Itu sepatutnya pilihan yang pertama lah kalau ada masalah. Yang keduanya mediation. Mediation ni maknanya dia kena ambil orang tengah untuk bantu menyelesaikan masalah. Macam perundingan tu sama-sama sendirilah. Mediation ni ada orang ketiga pula bantu sebagai orang tengah. Dan yang seterusnya, kalau tak dapat mediation, ada satu kaedah disebut sebagai arbitration atau timbang tara. Apa maksud arbitration ni? Arbitration ni maknanya dia sama dengan mediation, ada orang tengah. Tetapi pihak timbang tara ni apabila dia buat keputusan, keputusan tu akan mengikat. Maksudnya dua-dua pihak kena patuh. Boleh tak pergi ke mahkamah? Biasanya kalau pergi mahkamah, mahkamah tak akan layan kalau arbitration ni. Kecuali kalau ada unsur-unsur seperti penipuan ataupun arbitrator itu sendiri ada masalah. Tapi kebiasaannya diselesaikan begitu sajalah. Okey, kalau tak ada jalan penyelesaian melalui cara-cara tadi, barulah langkah terakhir pergi kepada litigation atau adjudication, iaitu pergi ke mahkamah. Sepatutnya mahkamah ni jalan yang terakhir. Tapi kadang-kadang kita dengar orang kata see you in court, jumpa kat mahkamah. Macam ada silap sikit, jumpa kat mahkamah. Sebenarnya tak sepatutnya begitu. Mahkamah ni jalan yang terakhir. Okey, kemudian kenapa sebenarnya mahkamah jalan terakhir? Sebab penyelesaian dibuat oleh mahkamah ni biasanya melibatkan satu pihak akan berdepan dengan situasi kerugian sedikit lah. Sebab satu pihak akan kalah dalam kes tu. Ada pihak menang, ada pihak kalah. Memanglah. Jadi pihak kalah ni dia terpaksa tangguh kos yang tinggi lah. Bahkan kadang-kadang dua-dua pihak kena tangguh kos yang tinggi. Sebab tu cara yang terbaik ialah selesaikan melalui perundingan. Kalau dalam kes-kes pembinaan sekarang ni banyak diselesaikan melalui arbitration lah. Itu yang paling baik sebenarnya. Sebab pembinaan ni dia melibatkan kos bila ada penangguhan. Okey. Kemudian saya jelaskan sini tentang arbitration, apa maksud dia dan sebagainya. Boleh rujuklah dalam nota ni. Okey, kita pergi kepada sistem mahkamah. Di dalam negara kita ini sebenarnya ada mahkamah yang utama lah, ordinary court ataupun kita katakan mainstream court. Mahkamah arus perdana yang kebanyakan mahkamah lah. Tapi selain pada mainstream court ni kita ada syariah court, ada special court ni untuk raja-raja lah. Kemudian kita ada industrial court, kemudiannya juvenile court dan juga penghulu court. Ini jenis-jenis mahkamah yang ada di dalam negara kita lah. Dan selain daripada mahkamah, kita ada juga tribunal. Tribunal ni bagus sebab dia dapat selesaikan pertikaian ni dalam cara yang cepat, dalam tempoh masa yang sekejap. Maksudnya macam ni, kalau siapa ada masalah. Contohnya kalau kat Malaysia ni kita ada tribunal untuk pengguna, tuntutan pengguna. Dia ada masalah, dia beli barang dekat kedai, kemudiannya mungkin ada penipuan atau barang tu tak menepati spek, dia tak puas hati, dia bawa kes tu kepada tribunal, tribunal akan panggil syarikat itu, tentukan hari panggil syarikat itu, dan tribunal ni akan buat kaedah persidangan yang lebih mudah berbanding mahkamah sebab dia tak perlu kepada pertukaran statement of claim dan sebagainya. Dia hanya minta buat pendakwaan, kemudiannya dia dengar, kemudian pengurusi tribunal boleh bertanya masalah dan sebagainya. Akhirnya terus ada keputusan. Dan kes-kes yang dikendalikan ni dalam skala yang kecil sajalah, dia tak pergi pada kes yang besar. Dan kes ini hanya melibatkan end user. End user maknanya pengguna yang terakhir lah.
Dia tak boleh kalau antara peniaga dengan peniaga pemborong peruncit, dia tak pergi kepada tribunal ni. Yang kedua, tribunal yang kita ada home buyer claims. Yang ni untuk pembeli-pembeli rumah di bawah pemaju. Kalau ada masalah boleh pergi kepada tribunal ni. Ini di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Okey. Yang ni gambaran sistem mahkamah dalam negara kita. Cuba perhatikan. Atas tu ada Federal Court atau Mahkamah Persekutuan. Kemudian sebelah tepi itu sebenarnya special court ni untuk raja-raja. Ini disebut dalam perlembagaan. Kenapa diletak tepi? Sebab special court ni jarang bersidang lah. Yang bersidang untuk special court adalah hakim-hakim daripada mahkamah persekutuan tu jugalah, hakim yang sama. Jadi tak perlu wujud satu jawatan khas. Cumanya hakim ni akan menjalankan tugas sebagai hakim mahkamah khas jika ada kes lah. Okey, bawah sikit kita jumpa Court of Appeal. Maksudnya mahkamah rayuan lah. Kalau ada kes rayuan, akan dirayukan ke situ. Kemudian kita ada mahkamah tinggi, dibahagi pada dua, satu Melaya, satu Sabah Sarawak. Okey, yang bahagian ini semua dipanggil Superior Court, iaitu mahkamah-mahkamah yang lebih tinggi lah, mahkamah utama. Dan di bawah itu mahkamah rendah. Mahkamah rendah ni kita ada Session Court, kemudiannya kita ada Magistrate Court. Termasuk juga Court for Children ni, Juvenile Court. Sebab dia dikendalikan oleh hakim atau magistrate lah. Yang bawah tu Session Court dan sebagainya. Okey, cuba tengok betul-betul. Kalau untuk rayuan sebenarnya dia boleh pergi daripada mahkamah, umpamanya katakan kes tu mula-mula dibawa di mahkamah session. Okey, bila rayu dia akan pergi ke mahkamah tinggi, rayu kali kedua pergi ke mahkamah rayuan. Itu kalau asalnya di mahkamah session. Sama juga kalau asal di mahkamah magistrate. Dia akan rayu mula-mula, dia akan pergi mahkamah tinggi, kemudian pergi ke mahkamah rayuan. Dia tak pergi ke mahkamah session sebab mahkamah session ni dia tak dengar rayuan. Dia pergi ke mahkamah tinggi, kemudian mahkamah rayuan. Kalau kes tu bermula di mahkamah tinggi, contoh kalau jenayah dia melibatkan hukuman mati, dia pergi ke mahkamah tinggi, rayu pergi ke mahkamah rayuan. Boleh rayu sekali lagi tak? Boleh. Rayu sekali lagi di mahkamah persekutuan, 2 kali. Jadi rayu hanya 2 kali, dan sistem ini mesti berlaku berdasarkan kepada hierarki yang dinyatakan ni lah, yang ditunjukkan ni. Okey, kemudian sistem mahkamah di Malaysia, kita perhatikan mahkamah ni perlukan hierarki macam kita tunjukkan tadi lah, atas beberapa sebab tu saya ada nyatakan 4 sebab lah. Kalau tak ada hierarki susah lah, kalau semua serata, tak ada rayuan dan sebagainya. Okey, jadi secara ringkasnya itulah sistem mahkamah di Malaysia. Saya rasa selesailah untuk pembentangan yang inilah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.